Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kisah yang datangnya daripada sahabat panel Brother Fai yang orangnya sentiasa happy go lucky. Siapa lagi kalau bukan Mat P. Ya, Mat P. Apa khabar Mat P? Terima kasih kerana memberi kebenaran untuk Brother Fai kongsikan kisah-kisah ataupun hasil daripada penulisan anda. Okey, tajuk cerita pada malam ini adalah Santau Bini Baru untuk bekas bini. Di sini Mat P mengatakan, dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, menaipnya aku di sini adalah tak lain tak bukan untuk menceritakan tentang kisah-kisah pengalaman aku dan juga orang sekeliling aku. Tapi cerita kali ini aku tak fokus pada hantu. Ia lebih kepada amalan syirik yang jauh terpesong dari agama kita. Okey, kisah ini berkisarkan kisah Santau. Apa itu Santau, guys? Santau atau juga dikenali sebagai tujuh-tujuh merujuk kepada sejenis ilmu hitam yang digunakan untuk meracun musuh. Secara umum, Santau dilakukan melalui dua cara, iaitu cara fizikal dan cara santau angin. Santau secara fizikal biasanya meracun seseorang melalui makanan ataupun minuman. Makanan seseorang itu ditaruh miang buluh, kaca, serbuk ipoh, bisa besi dan lain-lain. Dahsyat betul. Bahan-bahan tersebut akan memasuki perut seseorang dan akan melukakan bahagian dalam perut. Musuh yang termakan racun santau ini akan muntah darah, pitam, pengsan dan meninggal dunia. Dahsyat ya. Terdapat juga jenis santau yang hanya perlu diletakkan pada baju atau kasut mangsa. Bagi santau jenis ini, serbuk kaca atau buluh akan menyebabkan rasa miang yang menyebabkan mangsa menggaru. Perbuatan ini akan melukakan kulit mangsa dan membolehkan bahan racun ramuan santau memasuki saluran darah. Dengan itu, akan meracun mangsa. Santau angin lebih mistik, iaitu dengan bacaan jampi tertentu dan dihembuskan ke arah musuh. Bahan yang dihembuskan seperti miang buluh atau serbuk kaca akan memasuki paru-paru mangsa dan mangsa akan mengalami pendarahan dalaman, iaitu dalam paru-paru. Menurut kepercayaan juga, pengamal ilmu santau sukar atau tidak boleh mendapat zuriat disebabkan bisa santau yang diamalkan oleh mereka mampu membunuh zuriat yang dikandung oleh isteri mereka. Dengar tu. Baiklah, kisah ini terjadi pada seorang kenalan aku, iaitu Siti. Nama samaran ya. Dan ini mula terjadi lebih kurang 20 tahun dahulu. Masa tu aku masih kecil, tapi dah faham apa yang si Siti ni duk bercerita kat mak aku, dan ia terjadi sampailah aku meningkat dewasa. Siti ni seorang janda beranak 4. Dia diceraikan suami setelah si suami berkenalan dengan perempuan lain, dan Siti tidak mahu hidup bermadu. Yalah, tak dinafikan, bukan semua wanita sanggup hidup bermadu kan? Berkongsi suami dan segala macam lah. Tu belum dapat madu yang jahat. Na'udzubillahi min zalik. Jadi nak diceritakan di sini, walaupun setelah bercerai, bekas suami Siti ni tidaklah mengabaikan tanggungjawabnya pada 4 orang anaknya yang tinggal bersama Siti ni. Boleh dikatakan setiap hari bekas suami dia melawat mereka, memandangkan mereka tinggal berdekatan saja. Segala keperluan anak memang tip-top disediakan, memandangkan bekas suami Siti ni orang yang berharta. Begitulah hidup mereka setelah bercerai. Kasih sayang dan tanggungjawab pada anak-anak tidaklah diabaikan. Siti pun boleh move on dengan perceraian mereka dan tiada pergaduhan pun tercetus. Akan tetapi, ada tetapinya. Tidak lama kemudian,
kesihatan Siti mula terjejas. Bila makan, terus muntah. Badan sentiasa lesu, mengantuk. Setiap kali nak solat, baca Quran, tahap mengantuk tu tak boleh bincang dah. Bila Siti ke hospital, doktor sahkan yang Siti ni sihat walafiat tanpa sebarang penyakit. Tetapi begitulah, hari makin hari, badan Siti yang dulu agak gempal berisi kian kurus melidi. Tak lama kemudian, Siti mula diganggu dengan penampakan kelibat-kelibat di dalam rumahnya. Suara berbisik, dan pernah ketika Siti sedang buat kerja rumah dia lah, tiba-tiba muncul pocong berterbangan dalam rumah. Huru-hara rumah tu pada masa tu. Tapi setelah itu, pocong tu hilang tiba-tiba dan ting, ia bertukar menjadi pasir. Siap ada ting lagi. Penuhlah pasir di rumah Siti. Dasar setan memang menyusahkan. Dahlah ganggu hidup orang, dibuatnya sepah dalam rumah. Terpaksalah Siti kemas satu rumah. Tapi setelah kejadian tu, Siti mula menerima rawatan perubatan Islam merata tempat, dari dalam negeri sampailah ke negeri-negeri lain yang kampung-kampung, sampailah yang tersohor. Tapi Tuhan belum bagi kesembuhan buat Siti. Macam-macam teori lah yang Siti terima daripada perawat-perawat tadi. Hanya pada Tuhan Siti berserah. Gangguan demi gangguan Siti hadapi, membuatkan hidupnya tidak tenang. Bekas suami Siti tetap mengambil berat pada Siti dan anak-anak, dan tetap melawat Siti dan menghantar Siti pergi berubat. Lalu oleh hal demikianlah akhirnya punca Siti sakit pecah dan diketahui. Cuba teka guys, apa dia? Si isteri baru bekas suami Siti mulai mengamuk. Dia terjah Siti, marah-marah kerana tidak berpuas hati suaminya selalu berkunjung ke rumah Siti dan ambil berat pada Siti. Dia menuduh Siti guna-guna suaminya sampai suaminya tak boleh melupakan Siti. Hakikatnya, Siti sudah tiada apa-apa perasaan pada bekas suaminya, dan begitu juga sebaliknya. Suami Siti hanya menjalankan tanggungjawabnya sebagai ayah pada anak-anak. Bergaduh punya bergaduh. Masa tu akhirnya tembelang pecah jua. Si isteri baru akhirnya menjerit, "Aku yang santau kau! Aku pakai bomo siam! Biar hidup kau tak tenang! Biar kau mampus!" Bingo! Lalu si isteri baru jahanam itu berlalu pergi. Setelah kejadian tu, bekas suami Siti jarang datang melawat, tapi tanggungjawabnya pada anak-anak tetap terlaksana. Namun, gangguan masih terjadi sampai 10 tahun berlalu. Anak-anak pun dah besar, dah kerja, ada yang dah kahwin. Pada masa yang sama, Siti tak henti-henti berubat, ikhtiar supaya hidupnya kembali normal, tidak diganggu oleh penampakan makhluk-makhluk yang menakutkan dan bisikan-bisikan halus yang menyuruhnya membunuh diri. Biar selera makannya kembali, biar sihat seperti dulu-dulu, cantik seperti dulu-dulu. Tak dinafikan, memang Siti cantik. Semua orang hairan kenapa suaminya menceraikannya dan memilih perempuan jahanam tu. Puih, dahlah tak cantik. Muka nampak sangat hati busuk. Pernahlah masa Siti dirawat, Siti muntah-muntah, keluar paku, rambut, jarum dan macam-macam lagi lah. Tapi tetap Siti tak sembuh lah. La hawla wa la quwwata illa billah. Kepada Tuhan kita bergantung harap. Beberapa tahun berlalu. Akhirnya Siti mulai sembuh. Sudah tiada gangguan-gangguan seperti sebelum ni. Dia semakin sihat, makan pun berselera. Syukur pada Tuhan tak terhingga. Tapi kebahagiaannya hanya seketika. Siti menerima panggilan dari anaknya yang bekerja sebagai pramugara emas. Aku namakan dia Adam, bukan nama sebenar.
Adam memaklumkan yang dia tak sihat, sering menerima gangguan-gangguan pelik persis Siti lalui dulu. Tidak lama kemudian, Adam bertukar watak dan personaliti. Dulu dia seorang yang periang, agak bersosial, bertukar menjadi murung, pendiam, bela-bela macam itulah. Dia diberhentikan kerja dan pulang ke kampung. Meratalah pergi berubat. Bekas suami Siti turut melawat anaknya itu dek kerana risau dan memaklumkan tu kerja isterinya lagi. Isterinya mengaku setelah ditekan dan dipaksa. Isterinya menukar target dari Siti kepada anaknya, Adam. Tahun berganti tahun, Siti berpindah ke rumah saudaranya, ke tempat lebih tenang bersama Adam atas nasihat seorang ustaz. Ustaz tu menasihati Adam supaya dekatkan diri dengan Tuhan, sentiasa ingat pada Tuhan. Memang selepas tu Adam kuat beribadah, solat, zikir, tahajud setiap hari. Adam total berubah jadi macam orang lain, berubah ke arah kebaikan. Ketika itu Adam masih sakit, masih tetap murung, suka menyendiri macam tu. Pada satu malam setelah solat Isyak, Adam bermimpi bertemu seorang gadis yang rupawan, yang tak dikenali, dan mimpi itu sentiasa datang setiap malam. Adam tertanya-tanya, siapakah gerangan si rupawan itu? Cantik sekali. Tidak lama selepas itu, Adam ada ke restoran berdekatan tempat dia tinggal untuk makan malam. Cuba teka dia. Jumpa apa guys? Dia terpaku melihat seorang gadis tinggi lampai yang rupawan. Siapa gadis tu? Ya, gadis yang muncul dalam mimpi Adam. Terkejut dia masa tu. Yalah, dia pun masih bujang. Dia balik bagi tahu Siti. Siti dan Adam pergi jumpa ustaz menceritakan pasal mimpi dan gadis yang ditemui itu. Ustaz tu cakap, simple je, kahwini gadis tu. Maka jadilah Adam dan Siti penunggu setia restoran tu, menunggu gadis tu muncul hari berganti hari. Lalu muncullah gadis tersebut. Siti menceritakan segalanya dan hajat mereka nak sunting gadis tu untuk Adam. Alhamdulillah, Tuhan permudahkan. Setelah berbincang dengan keluarganya, maka mereka disatukan. Yiha, katanya si Mat P ni. Apa lalu? Seingat aku, gadis tu berketurunan Megat. Selepas sebulan, di hari pernikahan mereka, lepas akad nikah, si Adam ni tiba-tiba tak sedarkan diri. Pada masa yang sama, isteri yang baru dinikahi muntah-muntah. Huru-hara keadaan masa tu. Lepas isteri muntah, Adam sedarkan diri. Adam rasa kelainan pada dirinya. Ya, sejak di hari itu, santau dah jadi tawa. Adam sihat dan mula bercampur gaul dengan orang ramai. Hidup tersenyum di samping isteri dan Alhamdulillah dianugerahkan 3 cahaya mata. Tuhan hantarkan isterinya sebagai perantaraan supaya dia sembuh. Tidak lama lepas tu, ayah Adam meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berakhirlah persengketaan hasad dengki antara bini ayahnya dengan keluarganya. Tamat ceritanya. Baik, ini ada cerita bonus daripada Mat P. Arwah makcik aku pun jadi mangsa santau oleh bekas teman wanita suaminya. Benda tu buat kerja dalam diam. Setelah sekian lama, kesihatan makin merosot. Pergi cek hospital, doktor cakap okey. Satu masa tu dia nak duduk atas sofa, badannya tak bermaya, tak bertenaga. Jadi cara jatuh di kerusi tu agak kuat lah, berdebuk jatuh. Tapi tak adalah kuat sangat. Dia tahan dengan tangan. Tup-tup, tulang lengan patah. Kesian. Pergi hospital, duduk dalam wad. Mula dari situ, dia makin sakit teruk, makin melarat. Doktor periksa tulangnya rapuh, organ dalaman rosak. Bawa ustaz pergi berubat. Alhamdulillah, lepas dari santau tu. Tapi semua dah terlambat. Tak lama lepas tu, makciknya meninggal dunia.
Sekian. Ya, saudara, itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Mat P ya. Malam ni kisah Mat P ni tak adalah kelakar macam mana Selalunya Mat P ni dia akan kongsikan kisah-kisah yang agak lucu, tapi malam ni ada agak serius sikit kisahnya. Mungkin tak tahulah Mat P macam mana kan, tapi macam mana pun Mat P is the best lah Mat P. Okay, terima kasih banyak Mat P kerana sudi kongsikan cerita ini kepada Brother Fai dan juga kepada semua para pendengar. Semoga Mat P akan terus menghasilkan kisah-kisah yang menarik Mat P. Okay, baiklah saudara, kita berjumpa pada esok malam dengan kisah-kisah yang lain. Selamat malam. Bye-bye.